Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pelajar yang dah masuk untuk program ni, tolong wawarkan kepada kawan-kawan untuk uh, online sekarang. Kita akan mula dalam beberapa minit lagi. So mohon pelajar untuk hadir, terutamanya pelajar tingkatan 5 tahun 2021. Okey, slide kita ni akan mengambil masa selama 1 jam sahaja yang bermula dengan amanat pengetua dan akan diikuti dengan slide yang pertama oleh Puan Azmiza Ahmad iaitu berkaitan dengan matlamat diri. Yang kedua, persediaan PDPR dan yang ketiga adalah adab semasa PDPR oleh Cikgu Nurul Fadilah Abdul Wahab. Okey, Cikgu mohon kepada semua pelajar tingkatan 5 untuk hadir dan dengar apa yang akan disampaikan dalam program kita pada hari ini. Okey, sementara menunggu pengetua untuk online, so sekarang kita akan cikgu minta tolong sangat wawarkan kepada kawan-kawan kelas tingkatan 5 untuk hadir dan kehadiran akan diambil. Okey, link kehadiran akan cikgu berikan dari semasa ke semasa sepanjang program kita berlangsung. Okey. Aku nak belum try. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetua dengar suara saya tak? Ya, clear Emma. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Okey, kita mulakan program kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Sa'diah Abdul Samad, Pengetua SMK Masuri. Yang berusaha Puan Azmiza Ahmad dan Puan Nurul Fadilah Abdul Wahab. Rakan kaunselor SMK Masuri, para guru dan seterusnya anak-anak Masuri tingkatan 5 tahun 2021. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini untuk program Bicara Hati tingkatan 5 tahun 2021. Terima kasih kepada semua anak-anak Masuri tingkatan 5 yang merupakan calon SPM 2021 kerana telah meluangkan masa dan mendengar apa yang akan disampaikan dalam program kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Puan Pengetua Puan Hajah Sa'diah binti Abdul Samad untuk menyampaikan kata-kata aluan dan amanat kepada calon SPM 2021 SMK Masuri. Majlis mempersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha barisan urusan bimbingan kaunseling SMK Masuri yang saya kasihi, dan kalau ada barisan pengurusan sekolah, juga kalau ada para guru dan yang sangat-sangat dikasihi, sangat-sangat dirindui pelajar-pelajar tingkatan 5
SMK Masuri, calon-calon SPM, anak emas sekolah. Okey, selamat bertemu kembali walaupun saya tak nampak muka kamu sekarang. Rasa rindu sangat nak jumpa. Tapi apakan daya, telah tertulis bahawa budaya hidup kita, new normal kita untuk zaman sekarang beginilah. Dan kita akan hadapi dengan penuh tabah, penuh semangat. Life must go on, kata orang tua-tua dulu kan. Apa jadi pun hidup kena teruskan. Tak ada masalah. Okay. Dan saya di sini punya kesempatan untuk pertama kalinya saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada unit bimbingan kaunseling SMK Mansuri di atas kata tungkus lumus menguruskan program untuk hari ini demi kamu semua. Dan saya berharap semua yang ada yang mengikuti program ini berada dalam keadaan yang sihat, jauh daripada wabak, jauh daripada segala kesusahan, dan semoga sejahtera, terutamanya untuk dapat hadir yang lebih baik dalam PDPR kita. Okey, saya tak nak buang masa, saya nak pergi. Saya pun tidak akan bercakap banyak sebab selepas ni saya ada satu lagi mesyuarat. Okey, saya nak beritahu kamu, wahai anak-anak SPM semua, kamu adalah yang paling special dalam sekolah setakat ni. Kamu adalah orang yang paling special dalam sekolah setakat ni. Emma boleh dengar tak, Emma? Emma boleh dengar tak? Jelas. Boleh sebab gambar tiba-tiba beku tu yang kot boleh dengar kan. Okey. Kamu calon SPM adalah calon yang adalah pelajar yang paling-paling diambil berat oleh semua pihak sekarang. Sama ada ibu bapa kamu, apatah lagi cikgu-cikgu kamu, orang atasan, hatta menteri pun sedang bagi tumpuan kepada kamu sekarang. Tingkatan 5 calon SPM 2021 yang paling special. Pegang dalam diri kamu orang yang paling special sekarang. Mendapat perhatian semua pihak. So, kamu rasa kamu special. Okay? Kenapa? Di antaranya, kamu calon SPM dan kamulah orang yang sebenarnya paling terkesan dari sudut pembelajaran. Tingkat 4 dulu kamu mengajar dalam PDPR, tingkatan 5 tengok kamu sambung lagi PDPR, PKP yang entah keberapa lagi kita tak tahu. Tak tahu. Kita hanya merancang sebagai manusia, kita hanya merancang. Cikgu merancang, ibu bapa kamu merancang, kerajaan lainlah pula merancang segala-gala yang terbaik untuk kita semua. Ya, kita ikut saja flow. Yang penting kamu kena pegang dalam diri kamu calon SPM. Apa jadi pun kamu kena berusaha. Tiba masa peperiksaan, kamu kena masuk peperiksaan dan jawab dengan cemerlang. Dan kamu adalah first batch bagi KSSM. Tu yang kata special tu, banyak elemen yang kamu ada menyebabkan kamu jadi orang-orang yang special. Wahai anak-anak pelajar tingkatan 5 2021 SMK Masuri. Sebut pasal M, saya nak sebut sikit lah kejayaan yang kita ada pada tahun lepas, SPM 2020. Saya rasa kamu dah dengar, tapi nak beritahu juga secara resmi lah. Sangat-sangat membanggakan. Jadi kamu tak nak ke masuk dalam golongan seperti mereka? Mesti nak kan? Jadi kalau nak tu, kena ada cara kalau nak capai. Ada 5 orang dapat straight A. 5 orang dapat straight A. 6 orang lagi, kalau tidak dapat straight A, tapi dia dapat 1 B. Maknanya kalau tidak, kalau yang 6 orang dapat semua A, ada 11 orang straight A pada tahun 2020. Okey. Saya nak baca sikit saja headcount kamu. Headcount calon SPM 2021 yang kita tak tahu nak besar bila ni, kita pun tak tahu. Periksa tengah
SPM tahu dah kata bulan bulan 3 nanti. Tak ada periksa sebelum SPM tu percubaan bila, tak tahu tahun, tak tahuan lagi bila. Kamu kena ready sahaja. Jadi bila tiba masa periksa, masuk periksa, jawab saja. Dengan persediaan kamu kan. Sebab macam ni, dalam data kamu tahun lepas yang kita periksa tengah tahun yang orang kata apa, kamu boleh tengok sikit buku tu kan. Hanya 46 orang saja yang lulus semua subjek. Tak ramai tu. Kita ada calon 294. Kan? 46 orang yang lulus semua subjek. Lepas tu 58 orang saja yang boleh layak dapat sijil. Maknanya yang lulus BM Jarah baru 58 daripada 294. Teruk ke tak teruk? Tu tahu boleh tengok sijil nota. Dan straight A belum ada dah lagi. Setakat periksa tahun lepas tu, calon kamu kita 5 tahun ni belum ada yang dapat straight A. Dan selepas ni bila kita ada kesempatan untuk bertemu, saya akan umumkan calon-calon straight A siapa dia. Dan kalau kamu nak namakan diri sendiri untuk dapatkan calon straight A pun, saya persilakan. Saya alu-alukan. WhatsApp saya terus, cikgu saya nak jadi calon straight A. Saya nak cikgu bimbing saya jadi calon straight A. Okey, bagi tahu saya benda tu. Tak apa, saya akan, kalau nama kamu memang tak ada dalam senarai tu, saya akan bagi terus nama kamu. Bubuh nama kamu. Sebab ada kes tahun lepas, nama pelajar tu tak ada dalam senarai straight A saya. Dia tak masuk program saya pun. Tapi saya pergi ke kelas, saya cabar mereka. Kata walaupun nama tu tak ada dalam senarai nama straight A, tapi kamu boleh marah saya sebab bubuh nama kamu. Tengok-tengok dia memang buat apa yang saya kata. Dia dendam kat dia, tak bubuh nama dia lah kot. Tengok-tengok dia memang dapat straight A. Bukan budak kelas yang tulim, bukan budak kelas depan. Kelas sederhana. Jadi sebenarnya boleh. Kamu lagi boleh. Sebab kamu lagi boleh. Nampak memang ada cahaya sebenarnya. Bila buat kita berjumpa hari itu. Saya tahu kamu memang boleh. So, jadi untuk akhir sekali saya nak beritahu, ada beberapa cara kamu kena buat untuk capai kejayaan macam abang-abang kakak kamu capai tu. Yang pertama, kamu kena kuatkan semangat. Jangan lemah kerana COVID, jangan lemah kerana PKP, jangan. Sebab semua orang melalui benda ni, bukan kita seorang. Satu dunia, cik. Satu dunia. So jangan duk lemah sangat. Kita fight. Lepas tu tolonglah jangan letak hadir PDPR. PDPR ni wajib hadir demi kecemerlangan kamu. Cikgu-cikgu pulun kamu tahu tak? Cikgu Emma, cikgu Azwizah, cikgu Nurul pun kalau tidak ada mata pelajaran khas untuk mereka pulun buat program. Pulun tanya habaq, pulun nak bantu cikgu-cikgu lain untuk semata-mata untuk kamu hadir dan dapat ilmu, seterusnya dapat ingat dan dapat jawab dengan baik dalam peperiksaan kamu. Ingat, SPM itu sangat penting. Kita boleh kaji sendirilah. Kalau kamu tak sempat masuk kelas, tak data tak ada ke, dah modul dah habis ke apa semua kan, pun tak boleh masuk ke, buat ulang kaji sendiri. Kutek buat balik kan. Tanya semua ada kan. Buat setakat mampu. Boleh tanya cikgu. Cikgu akan jawab bila-bila masa pun. Cikgu Masuri ni cikgu yang bagus. Bila-bila masa kamu tanya masalah kamu, mereka akan jawab. Tanya saya pun tak apa. Janganlah tanya saya soalan matematik, saya tak kerti. Itu pula lah kan. Kena tengok cikgu boleh juga. Nak tanya soalan matematik, cari cikgu matematik lah. Dia dah betul. Kalau ada masalah lain, katakan kamu tak ada duit nak makan ke, data tak ada sungguh tak ada data usaha kat mana pun, kamu beritahu cikgu kamu tu. Cikgu tu akan beritahu saya. Kita cubalah cari ikut mana macam mana pun. Kalau betul-betul tak ada lah. Okey, akhir sekali anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, saya nak kamu fokus kepada SPM. Mulai hari ini fokus kepada SPM. Walaupun orang tanya macam saya nak habaq kamu, SPM adalah masa depan kamu. SPM ialah masa depan kamu. Jadi tolong hadir PDPR sebagai satu langkah yang paling penting untuk kamu berjaya dalam SPM. Ada masalah di rumah, ada masalah keluarga, ada masalah ada beradik ke, masalah mak pak ke, kamu letak tepi sat. Letak tepi sat.
Okey, jangan depa duk bergaduh, kamu pula nak susah hati. Tak payah susah hati. Susah hati kat kamu sendiri cukup. Jadi saya nak bercakap itu saja. Cikgu Emma dengan Cikgu Azwizah semua bagi saya kata aluan saja, tapi saya dah merepek panjang dah ni. Nah, bukan apa, nak suruh kamu masuk juga PDPR ni. Saya tak mau dengar cikgu-cikgu duk kata lagi depa tak mau masuk, depa tak mau masuk, depa tak bagi tidur. Janganlah macam tu. Nah, kita nak berjaya kena disiplin. Jangan tunggu mak pak kejut baru nak bangun. Jangan. Nah, kamu dengar dah. Pukul 8 mula kelas. You dah kena bangun. Eloknya lagi bangunlah subuh lah kan. Lepas subuh jangan duk tidur dah. Nah, dan sekali lagi saya berdoa semoga kamu sejahtera lah dalam kehidupan kamu, supaya kamu boleh memberikan pekerjaan terbaik untuk SPM kamu, untuk dunia dan akhirat kamu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kehadiran pada hari ini. Saya tak nampak lagi jumlah tu, nanti saya nak minta dengan Cikgu Emma atau Cikgu Azwizah lah kehadiran untuk hari ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada unit kaunseling SMK Mahsuri atas usaha ini. Semoga kita akan dapat membimbing anak-anak pelajar kita menjadi pelajar-pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat. Saya pun dah bercakap selama 15 minit. Yang saya beritahu ni maknanya tak lebih lah masa dia nak. 15 minit saya dah cakap. Mungkin saya tidak boleh mengikuti sampai habis program ni sebab saya nak pergi ke next pula. Lagi 15 minit. Jadi untuk akhirnya sekali lagi terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih Tuan Pengetua. Alhamdulillah di atas ucapan aluan dan amanat itu tadi, begitu besar harapan dan amanah pihak sekolah kepada calon SPM tahun 2021. Seterusnya kita mulakan slot kita yang pertama, iaitu matlamat diri daripada Puan Azwizah Ahmad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Cikgu Nur Saimah dan juga rakan sejawat saya, Cikgu Nur Fadilah. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada ucapan dan amanat daripada Puan Pengetua kita, Cikgu Hajah Saadiah binti Abdul Samad. Semoga dengan amanat beliau sebentar tadi, anak-anak didik SMK Mahsuri terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5 dapat mengambil sebagai satu perkara yang penting dan kamu perlu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam SPM nanti. Okey, di sini terlebih dahulu saya ingin mengambil peluang untuk memperkenalkan diri saya. Okay, saya rasa ramai lagi pelajar-pelajar tingkatan 5 SMK Mahsuri pada tahun 2021 ni belum mengenali saya. Okay, saya adalah Cikgu Azwizah binti Ahmad. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor lah. Dan saya telah berpindah ke SMK Mahsuri pada awal Januari tahun 2021. Dan sebelum ini saya juga telah berkhidmat di SMK Bandar Baru Udara Johor Bahru dan juga SMK Taman Tun Aminah. Semoga dengan perpindahan saya ke SMK Mahsuri ini, saya dapat memberikan sedikit sebanyak pengalaman saya kepada anda semua. Okay. Pihak unit bimbingan dan kaunseling juga mengalu-alukanlah kepada semua pelajar tingkatan 5 tahun 2021 untuk datang ke bilik kaunseling. Tak kiralah kamu ni, kiranya kalau datang bilik kaunseling tu bukannya ada masalah, tetapi kadang-kadang kita nak share something yang kita rasa kita perlu kongsikan. Okay. Seterusnya, cikgu akan sentuh tentang matlamat diri. Okay, next Cikgu Emma, slide yang seterusnya. Okay. Saya ingin tekankan di sini apa itu matlamat. Saya harap semua pelajar tingkatan 5 di SMK Mahsuri ni, setiap orang atau setiap individu mesti ada matlamat.
Sama ada matlamat diri tu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Tapi apa yang saya ingin fokuskan di sini adalah matlamat jangka pendek, di mana saya fokuskan untuk pencapaian akademik SPM tahun 2021, yang mana murid-murid tingkatan 5 akan mengambil SPM ini pada bulan Mac tahun 2022. Okey, apa yang dimaksudkan dengan matlamat? Matlamat ini adalah arah tujuan yang kita inginkan atau harapkan supaya apa yang kita inginkan tu tadi akan menjadi kenyataan. Okey. Saya pasti setiap pelajar tingkatan 5 ni dia mesti ada matlamat dia. Okey. Next. Okey, di sini ada beberapa cara, sebenarnya ada beberapa cara untuk kita menetapkan matlamat diri. Salah satunya saya ambil di sini ialah kita tetapkan matlamat kita melalui kaedah SMART. SMART. Di mana S itu adalah spesifik. Okey. Matlamat kita perlulah spesifik ataupun khusus. Okey. Contohnya apa? Contohnya kamu ada matlamat untuk mencapai grade A dalam mata pelajaran BM atau sejarah. Itu maksudnya khusus. Kamu tidak boleh letakkan matlamat tu contohnya macam ni. Saya ingin berjaya dalam SPM. Itu secara umum. Kita tak khusus. Jadi bila umum, kita tak tahu kita nak fokus kat mana. Kan? Bila khusus, kita tahu kita nak fokus kat mana. Seterusnya M, measurable, iaitu boleh diukur. Bila kita kata matlamat itu boleh diukur, maksudnya kita ada berapa matlamat? Kita ada 1, kita ada 2 atau kita ada 3. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak tahu matlamat kita itu boleh dicapai ataupun tidak? Maksudnya, kalau kamu ada matlamat, kamu tahu kamu boleh capai ataupun tidak matlamat itu. Okey. Seterusnya, achievable, iaitu matlamat kamu itu kamu boleh capai ataupun tidak. Matlamat kamu tu mestilah satu yang realistik, yang realistik yang mana kamu rasa kamu boleh buat. Dan kamu pastikan matlamat kamu tu tidak membebankan kamu. Sebab apa? Matlamat yang kamu bina itu mesti kamu boleh nilai sama ada kamu boleh capai ataupun tidak. Seterusnya R, iaitu relevant. Relevant ni sama maksud dengan realistik lah. Maksud realistik dekat sini, kamu punya matlamat tu adalah satu matlamat yang munasabah, yang logik, yang nyata. Yang maksudnya samalah macam tadi yang saya katakan, matlamat kamu tu kamu boleh nilai melalui kemampuan diri kamu. Seterusnya T, time bond. Maksud time bond dekat sini adalah garis masa yang jelas. Tarikh bila kamu nak capai kamu punya matlamat tu. Bermaksud bila kamu sudah berusaha daripada sekarang kan, daripada bulan Januari 2021 hinggalah kamu berusaha ke titisan yang terakhir pada Februari 2022, kamu tahu kamu nak capai apa dalam SPM nanti. Okey. Okey, dalam kita belajar ni ataupun kita pergi ke sekolah ni, sebenarnya penetapan matlamat diri dan akademik ini merupakan satu asas yang paling penting untuk kita menjadikan ia sebagai satu pengukur kepada kita dalam proses mengejar ilmu. Dengan adanya penetapan matlamat ni tadi, kita akan lebih fokus tentang apa yang kita mahu. Maksudnya kita tahu kita nak buat apa, kita nak skor subjek apa, kita nak masuk aliran apa bila SPM nanti, dan satu lagi kita perlu ada cita-cita. Bila kamu dah ada matlamat ni, automatik kamu akan mengikuti
sistem ataupun norma baharu pendidikan kita pada hari ini. Contohnya kamu akan join kelas PDPR. Okay, walaupun kamu mungkin adalah masalah-masalah tertentu seperti line internet ataupun dari segi penggunaan peranti, tapi kamu sebenarnya ada banyak alternatif. Walaupun kamu tak ada, contohnya kamu ada masalah internet, masalah peranti, kamu ada juga menggunakan modul-modul kan. Jadi kamu boleh, orang kata, memilih mana satu yang kamu nak, yang kamu rasa kamu selesa nak buat. Jangan anggap PDPR tu sebagai satu bebanan, sebab semua orang, semua pelajar daripada sekolah rendah, daripada tadika, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, semua online. Jadi semua orang ada masalah yang sama. Cuma masalah di sini, kamu kena berusaha untuk menjadi yang terbaik. Okay. Seterusnya, apa yang saya ingin sentuh di sini juga adalah bila kita menetapkan matlamat pada diri kita ni, kita akan memastikan matlamat kita itu boleh dicapai. Ini antara contoh-contoh matlamat diri lah yang saya listkan di sini supaya para pelajar atau para murid-murid tingkatan 5 boleh nampak dengan lebih jelas. Kat sini contoh yang pertama tu contohnya dapat 3A dalam SPM. Contoh sebelum ni kamu hanya dapat 5B untuk subjek-subjek tertentu tapi tak ada A langsung. Jadi kamu targetlah 3A dalam SPM 2021. Itu juga ada satu perkara yang sangat, orang kata, pencapaian terbaik yang awak boleh buat. Yang kedua, saya berazam untuk memperoleh A dalam mata pelajaran sejarah dan BM. Contohnya sebelum ni sejarah kamu dapat C, BM kamu dapat B. Tapi bila kamu berusaha dan kamu akan pastikan SPM 2021 nanti kamu akan dapat A. Jadi bagaimana kamu nak capai itu? Kamulah yang akan tentukan apa yang perlu kamu lakukan. Okay. Seterusnya, target SPM 2021, target SPM 2021 saya ialah 8A. Bagi yang rasa diri dia mampu untuk dapat straight A ataupun dapat 8A, 9A, dia rasa dia boleh buat, dia akan buat. Tetapi disusuli dengan tindakan-tindakan yang sesuai lah sebagai seorang pelajar. Berbalik kepada cerita PDPR ni. Bila kamu ada target, kamu akan berusaha untuk masuk kelas PDPR tanpa ada skip pun. Kan? Apa kerja homework yang cikgu bagi, semua kamu dapat selesaikan. Dan yang paling penting, semangat. Semangat ingin belajar. Kamu bayangkanlah kamu masuk PDPR tu, kamu berada di dalam kelas kan. Lepas tu kamu kena bijak urus masa. Jangan tidur lambat kan. Bila tidur lambat, dia bangun lambat. Bila dah bangun lambat, dia tertinggal kelas PDPR. Bila dah tertinggal, dia tak pandai pula nak cari maklumat yang dia tertinggal tadi. Itu satu kerugian lah kepada pelajar-pelajar semua kan. Sebab saya rasa pelajar-pelajar tingkatan 5 ni semuanya dah besar-besar kan. Dah berusia 17 tahun. Jadi mesti dia dah matang dan dia bijak menguruskan diri dia. Seperti yang Puan Pengetua juga cakap tadi, kamu semua ni adalah anak-anak Mas SMK Mahsuri kan. Batch yang paling istimewa. Batch KSSM yang baru. Memang satu cabaran lah pada kamu. Jadi cikgu doakan semoga semua pelajar tingkatan 5 pada tahun 2021 sentiasa bersemangat, sentiasa berusaha, cuba yang terbaik untuk dapatkan keputusan yang terbaik dalam SPM 2021 nanti. Diharapkan dengan perkongsian cikgu ini, selepas saja habis program ni pada pukul 12 nanti, sekurang-kurangnya kamu mesti ada satu matlamat yang jelas. Barulah kamu dapat track ataupun laluan yang betul untuk kamu follow apa yang perlu kamu buat. Cikgu harapkan semua pelajar ada matlamat diri. Okay? Saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini.
Dan semoga semua para pelajar yang terlima dapatlah memanfaatkannya dan faham apa yang ingin saya sampaikan. Okey, sekali lagi saya ucapkan tahniah, saya ucapkan selamat ber-PDPR dengan jayanya sehinggalah ketitisan yang terakhir nanti selama 25 hari kita ber-PDPR. Semoga awak berjaya lah mengharungi segala kekangan yang awak hadapi. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak dengar kan? Terima kasih kepada Puan Azriza Ahmad di atas penerangan berkaitan matlamat diri. Okey, matlamat ni adalah sangat-sangat penting bagi semua pelajar. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya selepas pada slot saya ni, saya ingin menjemput Cikgu Nur Saimah binti Abu Bakar untuk berkongsi tentang persediaan PDPR. Dengan ini saya mempersilakan. Nampak tak? Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan sambung dengan persediaan PDPR. Okey, bila bercakap tentang persediaan PDPR, perkara yang pertama sekali adalah yang perlu kita tahu adalah apa yang perlu kita bersedia. Okey, saya pecahkan di sini pada 3 perkara iaitu yang pertama emosi, mental dan fizikal. Okey, seperti mana yang sedia maklum, kita para pelajar SMK Masuri, kita akan ber-PDPR selama 25 hari persekolahan. Dan kita akan kurang 1 hari iaitu Hari Keputeraan Sultan Kedah. So kita akan berjumpa secara formal dalam PDPR selama 24 hari. Bermula pada 13 Jun sehingga pada 16 Julai 2021. Okey, jom kita sama-sama tengok apa yang perlu bersedia daripada segi mental, emosi dan fizikal. Pertama adalah persediaan mental. Okey, perkara yang pertama sekali apabila hendak menghadiri kelas PDPR, cikgu faham. Perkara pertama kali yang muncul adalah PDPR lagi. Tapi nak atau tak nak kita kena terima dan kita kena bersedia daripada segi mental kita. Iaitu yang pertama dengan berfikiran positif. Okey, buang segala perkara yang negatif dan mulakan langkah dan susun strategi. Sebab perkara COVID-19 ni adalah perkara yang di luar kawalan kita. Dan setiap apa yang telah kerajaan buat dan putuskan pada kita untuk ber-PDPR ataupun bersemuka adalah perkara yang terbaik untuk keselamatan kita semua. So, perkara yang pertama adalah kita perlu bersedia secara positif dengan berfikiran positif. Yang kedua, kita perlu tapis maklumat yang kita dapat. Elak dengar dan fikir perkara yang boleh menjatuhkan motivasi diri. Okey, serap maklumat yang sahih dari sumber yang sahih. Apa maklumat yang sahih? Apa sumber yang sahih? Okey, telefon bukan satu perkara yang buruk, tapi telefon adalah perkara yang baik. Kita boleh Google pelbagai maklumat yang boleh kita cari. Tapi siapakah yang memberi maklumat tu adalah perkara yang penting untuk kita kenal pasti supaya kita kena terima dan tapis dulu perkara yang kita akan terima tu. Okey.
Sebab perkara pertama, apabila anda tidak menapis maklumat, so perkara itu akan sedikit sebanyak akan memberi kesan untuk anda berfikiran negatif. So elakkan dari dengar dan perkara-perkara yang menjatuhkan motivasi diri. Terutamanya sekarang ni banyak dalam TikTok, contoh letak kat situ nasib BDPR, lepas tu letak kat situ SPM 21, Promax 2. So ignore benda tu dulu. Tapis buang dulu perkara-perkara tu sebab benda tu yang akan menjatuhkan motivasi diri. So sekarang ni fokus kepada matlamat. Seperti yang macam Cikgu Aswizah cakap tadi, matlamat adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sebab bila kita nak menentukan kita ni bermotivasi atau tak bermotivasi adalah berpunca pada matlamat kita. Kalau kita tak ada matlamat, kita boleh ke arah itu sebab kita dah set apa yang kita nak dalam SPM kita. Result yang macam mana yang kita nak dalam SPM kita. So kalau kita dah ada matlamat, kita kena susun strategi tu, kita kena mulakan langkah, kena cari dan matlamat itu adalah salah satu sumber motivasi sebenarnya. Sebab orang yang duduk hanya tunggu, hanya mengikut masa apa yang berlaku, dia tak ada matlamat, dia tak ada hala tuju, dia akan kurang motivasi. Tapi kalau kamu semua pelajar anak-anak Masuri SPM 2021 ada matlamat, jadi kamu akan berusaha ke arah itu. PDPR atau bersemuka itu hanyalah medium sahaja. Tapi kita tetap dapat menjalani PDPR, menjalani PDP dan cikgu rasa bila PDPR ni hikmah yang paling besar sekali, kamu ada masa yang panjang untuk berkomunikasi dengan cikgu di sekolah. Sekolah pada jam 7.30 hingga pukul 2 petang. Tapi bila PDPR, kamu kadang-kadang berinteraksi dengan cikgu. Kadang-kadang ada cikgu yang sampai malam masih lagi melayan dan masih lagi menjawab segala pertanyaan kamu. So sekarang ni bersedia daripada segi mental itu adalah sangat-sangat penting. Okey, yang kedua, persediaan emosi. Emosi ni adalah berkait rapat dengan corak pemikiran kita. Sebab kita adalah apa yang kita fikirkan. Kalau kita fikirkan kita ni tak ada motivasi, kita ni lemah, kita tak faham, sampai bila-bila kita takkan faham. Sebab kita adalah apa yang kita fikirkan. Jadi, bila kita sedar kita tak faham, apa tindakan yang perlu kita buat? So, tindakan utama yang perlu kita buat adalah bertanya. Ubat kepada kebodohan itu adalah bertanya. Jadi, sila bertanya kepada cikgu. Dan cikgu percaya cikgu-cikgu yang ada di sekolah yang melaksanakan PDPR telah meluangkan masa semaksimum mungkin untuk memberikan PDP yang sangat baik. Supaya dengan cara pelbagai medium untuk awak faham. So, kalau awak diam tanpa bertanya, cikgu takkan dapat mengukur tahap kefahaman kamu. Okey, persediaan daripada segi emosi ni, bila kamu dalam keadaan yang serabut. Okey, pertama kamu kena buat teknik relaxation. Macam mana teknik relaxation? Tanya cikgu PJ. Okey, teknik relaxation ni adalah teknik yang bernafas. Salah satunya adalah bernafas dalam, deep breathing. Okey, deep breathing ni adalah kamu perlu menafas dan dengan melalui hidung dan tahan selama lebih kurang 8 hingga 10 saat dan selepas tu kamu lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Itu adalah deep breathing. So bila kamu melakukan beberapa kali, kamu akan dapat mengurangkan kadar stres kamu. So bila kamu dalam keadaan tertekan, degupan jantung kamu adalah sangat laju. Bila laju, perkara yang pertama sekali perlu kamu lakukan adalah ambil oksigen. Dan cara yang paling senang adalah teknik relaxation. Okey, yang kedua, kamu kena kenal pasti perkara yang boleh membuatkan diri kamu tertekan. Yang boleh membuatkan diri kamu dalam keadaan stres. Stres tu adalah perkara yang sangat normal. Setiap manusia
yang sekarang ni mesti dalam keadaan stres. Tapi macam mana stres itu dikawal, macam mana stres itu diatasi, itu yang membezakan setiap diri individu. Okey, stres ni ada dua. Stres positif dan stres negatif. Stres yang negatif adalah stres yang kamu sangat-sangat teruk, yang kamu layan, yang memberi tekanan, yang memberi kesan yang sangat-sangat dalam. Sampai kamu ke arah anxiety, ke arah kemurungan. Itu adalah berpunca daripada stres bila kamu tidak mengatasinya. Tapi stres ni adalah sangat-sangat positif dan sangat penting kerana kalau tak ada stres, kamu tak akan siapkan kerja sekolah. Contoh, kamu ada banyak kerja sekolah. Itu adalah stres. Kamu rasa stres sangat, kerja sekolah banyak. Tapi cuba kalau kamu duduk dalam keadaan zon selesa, kamu tak stres langsung. Kamu macam, kerja sekolah banyak, tak apa. Kerja sekolah apa, tak apa. So, zon selesa. So, sebab itulah dalam kehidupan kita perlukan juga stres tu. Tapi adalah stres yang positif dan kita boleh kawal stres tu dengan kita kena pasti dulu apa perkara yang boleh mendatangkan stres tu. Okey. Nanti cikgu akan terang satu persatu macam mana kita nak urus stres. So untuk persediaan fizik PDPR, yang ketiga adalah persediaan fizikal. Okey, persediaan fizikal. Apa yang dikatakan oleh persediaan fizikal? Cikgu highlight dekat sini ada 5 perkara, iaitu yang pertama, bila kamu nak bersedia untuk menjalani PDPR, pertama sekali kamu kena pilih tempat belajar yang sesuai. Kat mana? Kamu kena decide sendiri kat mana tempat yang kamu rasa kamu boleh belajar. Dan tempat itu kena berkeadaan yang bersih dan kemas supaya kamu tak serabut. Okey, itu pentingnya tempat belajar. Kamu tak perlu pilih meja yang proper. Kadang-kadang ibu waris kamu, dia tak mampu untuk sediakan satu meja, satu set komputer, satu ni. Itu bukan syarat mutlak untuk tempat belajar. Yang pasti pilih mana-mana tempat yang kamu rasa selesa dan tempat tu bersih dan kemas mata awak memandang. So itu dah mencukupi sebab yang penting sekali adalah tumpuan awak di dalam kelas, di dalam PDPR. Okey, yang kedua, persediaan fizikal yang cikgu masukkan kat sini adalah jadual PDPR. So bila awak dah decide tempat belajar yang sesuai, bersih, kemas, so awak kena tengok apa jadual PDPR awak. Okey, awak kena sediakan buku tulis, nota, buku rujukan, lepas tu modul. Dan jika ada peralatan-peralatan tertentu, okey, ada alat tulis apa, ada kalkulator kalau untuk mata pelajaran yang tertentu, contohnya matematik. So jangan tak sediakan peralatan tu. Awak kena sedia daripada segi kelengkapan tu. Okey, yang ketiga adalah persediaan diri. Persediaan diri ni macam mana? Okey, yang pertama bangun awal. Macam mana nak bangun awal? Awak kena tidur awal pada malam. Letak telefon di tepi, kunci jam. Kalau tak ada jam pun, telefon awak ada jam. So awak boleh kunci alarm. Dan sebelum awak masuk kelas PDPR, lewat macam mana pun awak kena mandi. Mandi dengan bersih. Barulah awak rasa segar pada pagi tu. Okey, yang keempat adalah sarapan. Sarapan ni awak tak perlu pun makan nasi lemak, nasi goreng, mi goreng ke yang berat-berat. Tak perlu. Awak cukup sekadar 1 cawan Milo dan biskut atau roti sebagai lapik perut awak supaya awak tak dalam keadaan lapar untuk kelas PDPR. Dan sediakan 1 air kosong dekat tepi meja sebagai untuk awak minum waktu awak semasa PDPR berlangsung. Okey, yang kelima dan yang terakhir daripada cikgu adalah sediakan jadual study. Okey, buat jadual yang rasional. Okey, asingkan kerja sekolah dan ulang kaji.
Asingkan. Jangan campurkan. Okey, awak jadual study ada. Apa awak buat semua jadual tu hanya untuk segmen kerja sekolah. Sebaik-baiknya jadual study tu awak asingkan kerja sekolah dan ulang kaji. Okey, yang kedua, awak bila dah susun, dah buat jadual tu, awak kena berdisiplin. Cikgu tak perlukan masa yang panjang sampai 8 jam untuk jadual awak study, tapi cukuplah hanya 1 jam yang berkualiti untuk setiap mata pelajaran yang kamu pelajari dan akan ambil semasa masa SPM 2021 ni. Okey, itu saja persediaan daripada cikgu, persediaan menjalani PDPR iaitu daripada segi mental, emosi dan fizikal. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya cikgu pas slot yang seterusnya iaitu berkaitan dengan adab semasa PDPR yang akan disampaikan oleh Puan Nurul Fadilah binti Abdul Wahab. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 dan juga cikgu tengok dalam live kita sekarang terdapat juga beberapa orang guru kita yang turut serta memberi sokongan menghadirkan diri dalam ceramah kita kali ini. Dia bukan lebih pada ceramah lah, lebih perkongsian. Okey. Cikgu, perkenalkan nama cikgu seperti semua orang pun dah tahu, pelajar pun dah tahu. Okey, cikgu Nurul Fadilah binti Abdul Wahab. Cikgu akan meneruskan kesinambungan daripada cikgu Emma tadi dan cikgu menekankan tentang adab semasa ber-PDPR. Okey. Sebelum kita tahu dengan lebih lanjut, mari kita kenal ataupun kita tengok dari sudut perkataan apa itu adab. Okey, adab bermaksud perilaku, perbuatan, kebaikan kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan dan kemanusiaan. Okey, ada juga orang cakap belajarlah adab sebelum anda mempelajari ilmu. Kerana ilmu tanpa adab tiada keberkatan. Okey, kalau kita tengok dari segi konteks adab, sebagai manusia, adab yang baik mencerminkan jika seseorang itu mempunyai adab yang tinggi. Okey, selalunya bila orang kata adab yang tinggi, adab yang tinggi ini mencerminkan kepribadian manusia yang mulia. Adab yang tinggi sebagai contohnya kalau sesama manusia. Apabila kita bercakap dengan rakan kita, orang yang mempunyai adab yang tinggi, dia akan menggunakan bahasa yang elok, adab dalam berahsia. Contohnya dalam berahsia, menyimpan rahsia. Itu adalah sesama manusia. Kalau sesama tumbuhan, dia menjaga haiwan, tumbuhan ataupun haiwan. Okey, kalau haiwan, dia melayan contoh kucing, dia memberi makan kepada kucing tu, dia beradab, dia melayan kucing tu dengan sebaiknya. Okey, bagaimana kalau bukan adab yang rendah ataupun kurang adab orang panggil? Okey, kalau kurang adab, kalau adab kita dengan manusia, kita mungkin seseorang itu bercakap kasar. Kalau dengan haiwan mungkin dia menyiksa haiwan itu ke. Itu adalah adab-adab kita dengan sesuatu ataupun dengan manusia. Okey, Cikgu harap jelaslah tentang apa itu adab Okey, seterusnya. Kita berbalik kepada yang dalam PDPR. Sebagai pelajar, perlukah kita beradab semasa PDPR? Ya, kita tak kiralah siapa pun, untuk menuntut ilmu kita perlu mempersiapkan diri kita dengan adab. Okey, yang pertama, adab yang pertama menggunakan nama sebenar. Okey, kita tahu dalam setiap aplikasi, contohnya Google Meet, Google Zoom,
kita kena masukkan nama kita. Okey, janganlah kamu masukkan nama Atroman. Okey, tak ada siapa boleh teka. Siapa tu Atroman di sebaliknya? Okey, sekiranya kamu menggunakan nama kamu yang Allah, yang mak ayah kamu dah beri dengan cantik dan sedap, yang punya maksud yang baik. Contohnya Hana Humaira contohnya. Kan sedap nama tu. Okey, masukkan nama kamu yang sebenar. Supaya kawan-kawan, cikgu-cikgu, okey, boleh tahu, okey, Hana dah masuk ke dalam kelas. Kehadiran kamu juga pada hari tersebut mudah untuk cikgu tanda. Okey, cikgu tak perlu tanya lagi, siapa ya Atroman ni? Siapa ya kucing comel ni? So bila kamu letakkan nama sebenar, kekeliruan sesama kawan dan juga cikgu kamu tu tiada. Okey? Okey, seterusnya menggunakan gambar kamu yang sebenar. Betul. Dalam aplikasi tersebut kadang-kadang kita tengok ya kawan kita ada yang letakkan gambar bunga. Okey, kita tahu di sebalik bunga tu selalunya mencerminkan seorang perempuan, pelajar perempuan. Tetapi sebaiknya gunalah gambar kamu tersendiri. Semua orang cantik, semua orang handsome. Jangan malu untuk letakkan gambar kamu sendiri. Bila naik nama kamu, okey tadi kamu dah letakkan nama Hana Humaira. Okey, kamu letakkan pula gambar kamu yang comel tu. Tapi pastikan juga ya pelajar, terutamanya pelajar perempuan, cikgu nak kamu masukkan gambar DP kamu tu, gambar-gambar yang menutup aurat. Pelajar Muslim selalunya kita perlu pakai tudung. Okey? Supaya aurat kita terjaga, aib kita terjaga. Pelajar lelaki pastikan rambut kamu semua kemas dalam gambar tersebut. Okey, seterusnya. Membuka paparan kamera. Okey, membuka paparan kamera ni adalah perlu. Okey, kamu bayangkan apabila cikgu kamu meminta kamu, okey hari ni kita akan buat kelas menggunakan Google Meet. Okey, kita boleh tahu dah kenapa cikgu perlu nak buat dalam Google Meet. Okey, Google Meet ni ataupun apa-apa saja Zoom ke ataupun Microsoft Team ke, yang selalunya adalah bertujuan untuk guru tengok para pelajar secara face to face. Okey, face to face kita selalu tengok sebelum ni dalam kelas. Tapi bila kita buat di rumah, membuka paparan kamera, ia merupakan salah satu face to face juga. So akan jadi macam lebih seronok untuk berinteraksi. Okey, bila cikgu tengok dalam kamera, semua pelajar membuka kamera, paparan kamera. Kita dapat tengok pelajar tersebut pun dapat melihat guru, dan ini akan meningkatkan rasa macam keseronokan untuk buat PDPR tersebut. Jelas ya? So lepas ni kamu bukalah paparan kamera, jangan malu-malu. Okey? Kalau kamu tak buka tu jadi macam tak syok lah sikit. Bagi rasa seronok. Bila kamu buka, dia akan rasa macam kamu betul-betul berada dalam kelas walaupun hanya dalam maya. Okey, untuk yang seterusnya, jangan ponteng. Jangan ponteng. Okey, sebabnya kamu kadang ada pelajar yang memberi alasan tidur lewat. Tak dapat nak bangun awal pagi. Okey. Seperti sebelum ni juga, kamu boleh datang ke sekolah pukul 7.30 dah ada di sekolah. Sebenarnya tu hanya alasan kamu saja, betul tak? Untuk kamu cakap tak sempat nak masuk kelas, terlupa, tidur. Tak marah macam tu. Jangan ponteng kelas. Kalau nak ikutkan semua orang, kawan-kawan, cikgu kamu sendiri pun dia mempunyai komitmen yang tersendiri. Dengan nak masak, dengan nak uruskan anak dia sendiri PDPR. Kamu pun, apabila kita menekankan pasal tanggungjawab ya, kita tahu tanggungjawab kita buat apa-apa semua tu
kita akan ready. Tapi kalau kita sendiri tak ambil berat tentang tanggungjawab kita, itulah yang akan menimbulkan alasan-alasan tu untuk masuk ke kelas PDPR. So lepas ni sila masuk ke kelas dengan sebaiknya. Kalau betul lah kamu ada masalah untuk masuk ke kelas, tolong informkan kepada guru kamu. Cikgu kamu tak akan marah, tak akan telan kamu sebab kamu tak masuk kelas. Sebab kamu beralasan. Ada alasan. Lainlah kalau kamu tiba-tiba cikgu duduk tunggu. Kamu bayangkan cikgu kamu dah ready dengan komputernya. Hanya seorang dua saja yang masuk. Bayangkan kalau kamu berada di tempat cikgu kamu, mesti kamu sedih, kecewa, betul tak? So, lepas ni jangan ponteng. Kamu belajar ni pun untuk diri kamu, bukannya untuk orang lain. Okay? Seterusnya. Okay, tadi Cikgu Emma ada sebut pasal persediaan jam kamu kena timing. Nak bangun pukul berapa untuk ready nak makan sebelum start kelas. Okay, sebaiknya kamu masuklah awal ke dalam link-link yang cikgu kamu dah berikan. Okay, masuk awal ni sebaiknya 10 minit ataupun 5 minit pun jadi. Sebab kita tak tahu kalau kita nak streaming, kita nak buat apa ni, kadang-kadang ada masalah-masalah teknikal, tak ada line ke apa, kita boleh adjust daripada awal. So apabila kamu bersedia depan komputer kamu lebih awal, ini menunjukkan kata kamu seorang yang bersedia dan ready untuk belajar pada hari tersebut. Okay, seterusnya. Mute microphone. Okay, penting tak untuk kamu mutekan microphone? Okay. Bila kamu nak perlu mutekan kamu punya microphone? Okay, apabila kamu dah ready masuk ke kelas, kamu dah ada depan komputer, pastikan kamu offkan kamu punya microphone tersebut. Okay, sebab apa kamu perlu off? Bila semua orang pelajar semua off, orang lain kita akan dapat menumpukan perhatian kepada apa yang guru kamu sedang bercakap. Okay, bayangkan tiba-tiba cikgu kamu sedang bercakap. Okay, ramai yang tak off ni kan, dia on dia punya mikrofon. Lepas tu kalau kawan ni, adik dia tengah duk bergaduh, tengah duk bunyi bising macam-macam. Kawan ni pula bunyi kipas dia yang rosak. Yang ni pula bunyi TV. Okay, so dia telah mengganggu perjalanan PDPR kamu. Bukan kamu saja, malah kawan-kawan dan juga guru kamu. Itu adalah kepentingan untuk kamu mutekan mikrofon kamu di peranti-peranti laptop ataupun handset kamu tersebut. Tapi janganlah kamu mute terus. Tak mau kamu mute terus. Masuk-masuk mute sampai ke sudah. Tak mau macam tu. Apabila guru kamu bertanyakan soalan, bercakap, minta pandangan ataupun ada discussion dengan kamu, kamu perlulah on, beri pandangan kamu, memberi respon kepada guru kamu yang sedang mengajar. Okey? Apabila kamu dah bercakap, dah menjawab pertanyaan guru tu, sila offkan kembali mikrofon kamu tersebut. Okey? Itu dari segi mute mikrofon. Seterusnya, minta izin untuk keluar. Okey, ini pun salah satu adab yang kita kena tengok lebih sikit ya, sebab kadang-kadang pelajar kamu masuk ke kelas, okey semua dah okey, tapi tiba-tiba kamu nak keluar dan tak akan masuk balik, kamu tak minta izin dahulu dekat guru kamu. Apabila guru kamu tengok, oh okey, bayangkan kalau ramai-ramai kan, contohnya tiba-tiba semua left ataupun ramai yang left, cikgu tu akan jadi macam kenapa semua left? Akan tertanya-tanya. Okay? So, seandainya kamu perlu ada atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, minta izin untuk keluar. Sebaiknya kamu PM secara private kepada guru kamu sebelum kelas bermula. Okay, kamu dah tahu dah. Okay, saat lagi kelas pukul 10 sampai pukul 11. Tapi dalam pukul 10.30 kamu terpaksa ikut mak
pergi ke mana-mana yang perlu, yang sangat-sangat memerlukan. Kalau kamu tak pergi tu maksudnya tak boleh lah. Maksudnya macam tu. Kamu perlulah WhatsApp lah cikgu tu dulu sebelum. Cikgu, nanti saya akan masuk tapi saya terpaksa keluar dalam jam 10.30. Boleh tak? Cikgu kamu, bila kamu bagi tahu alasannya dengan munasabah, cikgu kamu pun takkan dia kata tak boleh, kena juga stay. Selalunya budi bicara sesama guru ni insyaAllah kamu dibenarkan. Tak adalah cikgu tu tertanya-tanya, kenapa dia left? Kenapa dia left? Lepas tu kalau left tu tak jengah-jengah dah. Okey, tetapi dia lain kalau tiba-tiba line kamu tak okey. Okey, kamu dah stream tapi 15 minit lagi ataupun 20 minit lagi sebelum habis tapi kamu dah habis dulu. Tapi bukannya kamu menghabiskan dulu. Atas alasan line tak clear, kamu terpaksa left. Ataupun dia terleftkan sendiri maksud cikgu. Okey. Dekat sini selepas tu kamu message lah cikgu tersebut dan beritahu cikgu tadi saya terleft atas alasan line tak ada. Barulah cikgu tu pun okey, baru faham. Ni kalau macam tadi tu kalau kamu tak masuk langsung, tak bagi tahu sebab apa kamu tak hadir PDPR, cikgu tak tahu keberadaan kamu, tak tahu punca kamu duduk kat mana. Budak pelajar ni dia tahu tak ada kelas, dia tahu tak ada ni time jadual semua tu. So ni lah menjadi agak tak okey lah kan. Terus seterusnya, yang terakhir. Okey, yang terakhir, ucap terima kasih. Okey, ucap terima kasih ni. Okey, kamu bayangkan apabila kamu diberi ucapan terima kasih, apa perasaan kamu? Okey, firstly, kita akan rasa wow, dihargai. Okey, apabila semua kelas kamu PDPR pada hari tu dah okey dah, semua dah okey. Maitang akhir tu, cikgu kamu cakap, okey, terima kasih kepada semua pelajar yang menghadiri kelas pada hari ni. Okey, apa tanggungjawab kamu? Ataupun kalau pelajar yang dia tinggi adab, dia akan buat apa? Dia akan ucap terima kasih kembali kepada cikgu tersebut. Ya. Tak suka pun untuk kita saling mengucapkan terima kasih. Bila cikgu mengucapkan terima kasih kepada kamu, kamu sambutlah ucapan tersebut. Jangan terus cikgu cakap terima kasih semua, terus left semua. Itu tak malah macam tu. Kita jadi seorang pelajar yang kita ada ilmu, kita juga ada adab. Okey, sebabnya orang yang beradab dengan guru, keberkatannya ada lebih. Dia ada keberkatannya dalam tu. Okey. Jaga adab dengan guru ketika belajar, tak kira lah kamu walaupun sebelum ni ke sekolah macam biasa, kamu ada adab-adab dia masuk ke kelas, kita kena buat apa, bagi salam, tidak kira lah. Dalam kelas bersemuka ataupun kelas online ni, juga adab kamu perlu dijaga. Even kalau kita dekat sekolah, sebelum ni nak pergi toilet, cikgu nak pergi toilet boleh tak? Macam tu juga. Kamu kelas online, bayangkan tu adalah kelas kamu. Sebab tu tadi Cikgu Emma ada cakap pasal pastikan keadaan tu selesa. Apabila kamu selesa, kamu akan seronok untuk belajar dalam kelas tersebut. Begitu dalam kelas online. Okey, cikgu rasa setakat itu saja daripada pihak cikgu. Dan cikgu harap pelajar lebih menitik beratkan tentang adab dalam kelas PDPR ni. Sebab kalau kita tak beradab, memang orang akan lebih mengenang adab kita daripada, bukan nak kata ilmu tu tak ni, tapi orang akan bercakap-cakap pasal adab kita. Dia ni bagus ni, budi pekerti dia tinggi. Tak ada kan waktu kita macam contohnya kita meninggal kan, tiba-tiba orang cakap, dia ni dulu belajar dekat ni jauh ni. Ya memanglah ada, tapi adab kita tu selalu orang sebutkan. Okey. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua pelajar pada hari ini dan cikgu kembalikan kepada Cikgu Aswiza. Terima kasih semua. Yang mana Kak Emma? Kat yang tu. Kat Ais.
diharap dengan perkongsian ini semua para pelajar yang mengikuti secara online dalam FB mendapat sesuatu yang anda semua boleh guna untuk kejayaan anda. Okay? Dengan setiap apa yang dikongsikan oleh guru-guru kaunseling ini tadi, diharap sedikit sebanyak memberi celik akal kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk mengharungi norma baru SPM tahun 2021. Anggaplah apa yang berlaku ini sebagai satu ujian dan memberikan satu semangat juang yang tinggi kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2021. Okey, untuk slot yang seterusnya ialah slot soal jawab di mana para pelajar boleh memberikan soalan-soalan sekiranya tak faham di ruangan komen FB tu untuk cikgu-cikgu guru bimbingan dan kaunseling memberi respon lah. Sekiranya ada sebarang kemuskilan ataupun penerangan yang lebih jelas ke, boleh kamu komen di situ. Okey, sekiranya tiada, kamu boleh PM lah kepada cikgu-cikgu guru bimbingan dan kaunseling ini, tak ada masalah. Dan dan jangan lupa juga kepada para pelajar yang mengikuti program ini secara online di FB, sila lengkapkan link kehadiran yang telah dikongsikan dalam link FB itu untuk memastikan murid-murid yang bersama dengan kita dalam program ini mendapat sijil ya, supaya perkara yang awak lalui ini satu yang berbaloi lah. Bila kita mengikuti program, kita dapat sijil. Jangan lupa untuk isi link kehadiran tersebut. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih.